Rasa begitu. Mak saya cium ni, saya lap-lap je. Mak saya peluk, saya tepis. Hari tu saya teringin nak cium pipi mak saya. Betul-betul teringin nak cium pipi mak saya. Sekarang saya beritahu ke awak ni, saya teringin nak cium pipi mak saya. Mak yang besarkan saya, susah untuk saya. Saya teringin nak cium. Saya kata, mak letak pipi mak kat telefon, Nabi nak cium. Saya kata, mak letak tangan mak kat telefon, Nabi nak cium. Saya betul-betul nak cium tangan mak saya. Saya teringin kalau mak saya ada depan saya nak pegang kaki dia, saya nak picit kaki dia, saya nak cium kaki dia. Saya betul-betul rindu mak saya. Awak tahu apa perkataan paling saya rindu dalam dunia? Mak saya cakap sayang kat saya. Saya rindu mak saya cakap, Abid, mak sayang kat engkau. Engkau sayang kat mak tak? Tahu tak saya jawab apa masa tu? Ha. Adik-adik semua, saya pun pingkaskan, tengah saya ceramah, ada orang letak kertas atas meja. Ustaz kena pergi hospital sekarang. Saya sampai dah lewat, jauh pada situ. Jauh betul lah. Saya sampai-sampai, semua dah ada. Mak saya dah terbaring. Mak saya ni suka melawar cantik. Mak saya yang dulu selalu cantik, hari ni penuh wayar kat muka dia. Awak tak fikir kan satu hari nanti mak awak akan tua dan akan tinggalkan awak? Awak fikir tak satu hari nanti mak awak akan tinggalkan awak? Awak tak fikir? Awak buat mak ayah awak macam 10 tahun yang lepas, 12 tahun yang lepas, 17 tahun yang lepas. Awak layan mak ayah awak macam dia masih muda. Kalau awak nak tahu, bila awak jalan dengan mak ayah awak jalan kat belakang. Awak kata, mak ayah besar lambat sangat, cepat dah sikit. Awak tahu tak sebab apa mak ayah awak lambat? Sebab dia dah menua membesarkan awak. Daripada kecil sampai sekarang dia besar awak, dia jalan lambat. Dia tahu tak kenapa muka mak ayah awak tak macam muka awak? Dia layan awak macam dulu-dulu, tapi dia bukan mak ayah yang sama lagi. Umur dia dah bertambah. Dia semakin tua. Kalau awak nak tahu lepas tua, mak ayah awak akan meninggal dunia. Awak sampai hati susahkan dia. Sampai hati awak buat mereka sedih. Adik-adik semua, saya sampai ke hospital, mak saya terbaring. Saya pergi kat mak saya pegang tangan mak saya. Saya cium-cium dia. Saya kata, ya Allah, dari saya kecil, saya cuma percaya pada engkau. Orang lain cerita pasal game, saya cakap pasal engkau, ya Allah. Kawan-kawan saya cakap pasal perempuan, saya cakap pasal engkau, ya Allah. Kawan-kawan saya cakap pasal adik-adik pandang saya, terima kasih. Adik saya kata apa? Ya Allah, semua cakap pasal kereta. Sampai universiti kawan-kawan saya, nak tak kereta macam ni? Tunjuk kereta Ferrari. Sampai saya ingat kawan-kawan saya buat berniaga, entah macam-macam berniaga. Dia tanya saya, minat tak kereta ni? Adik tahu tak apa saya cakap? Abang, jangan bercakap. Abang, abang, pandang ustaz. Terima kasih. Awak nak yang baik-baik kan? Pandang saya, terima kasih. Tak apa, dengar je baik-baik kan? Terima kasih, nak sikit-sikit lagi. Lepas tu tahu tak apa jadi? Saya pun, kawan saya bila tunjuk kereta mewah, awak tahu tak apa dia? Saya beritahu kat awak, saya tak teringin. Awak tahu tak saya tak teringin? Lalu kat hati saya pun tak ada. Saya tak pernah ambil gambar kereta je cantik ke, saya tak heran. Awak tahu tak apa yang saya nak? Saya nak banyak keluarga kat luar sana macam keluarga saya sesat, tak kenal Tuhan. Saya nak keluarga tu semua kenal Tuhan, kenal Allah. Saya tak nak mana-mana orang dalam dunia ni hancurkan hidup dia, sedangkan Allah sayang dia. Tu je cita-cita saya. Saya tak heran kereta kalau awak nak tahu. Kalau nampak saya ambil gambar dengan kereta ke apa, tahu sebab apa? Sebab orang tu ada kereta, dia bawa berjaya. Saya ambil hati dia, saya ambil gambar dengan kereta dia. Dia ajak ambil, saya ambil. Tapi kalau saya nak ambil sesaja sendiri, saya nak teringin, tak ada. Lalu kat hati saya pun tak ada. Saya beritahu kat adik semua. Saya cakap, ya Allah, kawan-kawan saya semua nak macam-macam. Saya tak nak. Saya cuma nak besarkan kau. Ini saya mohon satu je. Yang ni saya betul-betul nak. Saya nak mak saya bangun semula. Saya nak cium dia. Saya nak peluk dia. Saya sayang mak saya. Saya kerja kuat-kuat ni, saya nak tolong mak saya. Ya Allah, bangunkan mak saya. Ya Allah, bangunkan mak saya. Bangunkan mak saya. Biar semua terkejut. Engkau maha berkuasa. Berilah keajaibanmu, ya Allah. Bangunkan mak saya. Bangunkan mak saya. Semua pahala yang saya kalau ada engkau terima mana-mana, ya Allah. Saya minta tukarlah pada sehat mak saya. Lepas saya doa, mak saya meninggal. Saya terus jatuh kat bawah. Lutut saya lemah, duduk kat tepi kepala mak saya jatuh kat bawah. Awak tahu apa saya fikir macam tu? Sikitlah hati, saya tak cakap masa tu. Saya kata saya dah tak nak bangun dah sampai bila-bila. Saya jatuh ke bawah. Adik-beradik abang saya ketuk belakang saya. Bit, kau ni dah kenapa? Pada kecil cakap Allah, 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 tiba menjadi macam ni. Mak bukan suruh dia mati, bukan suruh kau jadi lemah macam ni, bangun. Mak pesan sebelum dia meninggal. Mak cakap tadi, masa last dia cakap kat kau, sampaikan salam pada Abi, cakap kat dia, masa kita miskin kita buat dakwah, nanti kalau dah kaya jangan lupa buat dakwah. Saya terus nangis sebab mak saya selalu tengok saya cuma miskin, susah. Dia tak sempat tengok saya senang pun. Saya bangun, saya cium-cium mak saya. Saya kata apa, ya Allah, terima kasih ambil nyawa mak saya hari ni. Inilah doa saya 22 tahun yang lalu. Tahu tak saya doa apa? Ya Allah, jangan pernah matikan mak ayah saya, melainkan matikan mereka sebagai orang Islam. Jangan matikan mereka, melainkan mereka cinta untuk solat. Jangan matikan mereka, melainkan mereka cinta Nabi Muhammad SAW.
Alhamdulillah adik, mak saya meninggal dunia. Sebelum meninggal dia pesan ke adik saya, suruh tutup aurat dengan sempurna. Dia kata, mak nampak kau dalam neraka, mak nak kau tutup aurat dengan sempurna. Mak saya pesan ke ayah saya, kalau abang sayang kat saya, abang jangan pernah balik agama dulu. Bapak saya sedih, mak saya cakap macam tu. Takkanlah bapak nak balik agama dulu lah. Kenapa bapak nak balik agama dulu? Adik-adik semua, bapak saya lepas mak saya meninggal, dia sangat jaga sembahyang. Ada sekali ada orang nak belanja saya kat program tu, ada naik helikopter. Saya kata, saya tak nak, bawa ayah ustaz lah. Tak nak lah, bawa lah, orang tu suruh bawa. Saya bawa lah ayah saya dalam bilik. Ayah, ada orang tu sibuk suruh naik helikopter tu. Sebab jatuh kan, mati kita. Lepas tu, saya pun ajak ayah saya, jom ayah, dia ajak. Tak payahlah nak. Dia ajak sangat, macam mana pula? Jap. Dia cari tahu dia cari. Cari apa ayah? Jap. Ayah saya dah 80 tahun. Dia cari apa ayah? Jap. Cari apa ayah? Tu dia nangis. Ayah cari kopiah. Alah ayah, bukan wajib pergi kopiah. Tak pakai pun tak apa. Nak ambil kopiah habit ni. Tak. Kau pakai nak. Biar bapak cari kopiah ayah. Biar cari kopiah. Dia cari. Kenapa? Mak pesan. Dia kata, ayah, Cina kan? Nanti kalau mati, kalau tak kira kopiah, orang tak tahu Islam ke tak. Jadi saya sampai sekarang saya ingat, apa-apa mak saya pesan kat ayah saya, semua dia amalkan. Adik-adik semua, mak saya meninggal, saya mandikan jenazah dia. Saya masa tu baru saya nampak kedutan kat mata dia. Saya nampak kedutan kat tangan dia. Saya nampak urat-urat dia. Tangan dia yang menua membesarkan anak-anak yang macam saya, yang banyak menyusahkan dia. Saya mandikan dia, saya sangat bahagia, saya sayang mak saya. Saya tengok mak saya senyum, masa saya nangis-nangis masa mandikan mak saya senyum. Saya adik-beradik semua mandikan. Awak nanti mak meninggal, ayah meninggal, awak mandikan jenazah dia. Itu ubat untuk awak dan hadiah awak takhir untuk mereka. Saya mandikan. Masa saya mandikan, saya tengok mak saya penuh dengan apa? Mak saya senyum. Saya pun senyum. Adik-beradik saya kata, mak senyum. Mungkin betul, mungkin hadiah ke apa semua. Tapi saya nampak mak saya senyum. Betul-betul dia senyum kat saya. Saya nangis, saya senyum. Saya mandikan jenazah dia. Saya kapankan dia. Saya bawa balik kampung jenazah tu. Sampai kampung, sebab dia orang kat kampung pagi tu sembang jenazah lagi. Lepas tu dah lewat dah 3 pagi sampai kampung. Kebumikan. Saya masuk dalam kubur, saya turunkan mak saya dalam kubur. Semua ustaz saya suruh jadi imam pun semua tak nak. Ustaz. Masa mak saya pun saya talqin, saya suruh ustaz yang dia ramai semua ustaz besar datang suruh dia orang talqin apa semua, dia orang tak nak. Saya cuma cakap je dengan mak saya, mak nanti kami semua sayang mak sebab doa mak macam ni. Mak nanti apa, saya cakap semua dengan saya pesan pada semua orang kat kubur tu. Saya kata inilah mak saya yang paling saya sayangi, saya rindui, saya kasihi. Lepas tu adik, lepas saya balik pada kubur adik tu, tak apa saya ambil. Saya pergi bilik mak saya ambil baju dia. Saya betul-betul rindu mak saya. Ada baju dia sampai sekarang. Kalau saya rindu dia, baju tu ada dalam kereta saya. Saya selalu rindu mak saya sampai sekarang. Tak tahu kenapa. Mungkin pada kecil sebab saya jarang ada kat rumah, tapi dia banyak bagi nasihat kat saya. Jadi baju dia sampai sekarang dengan saya. Saya teruk rindukan mak saya. Saya terima apa semua yang terjadi. Tapi tahu tak cita-cita saya sekarang apa dia? Kalau saya penat, lepas mak saya meninggal, saya mula balik buat apa-apa yang saya sebelum tu saya kurang. Saya buat juga dakwah hari-hari jiran-jiran saya. Tapi saya taklah sesungguh macam masa saya sebelum kahwin dulu. Sekarang saya mula buat macam saya budak-budak dulu. Saya nampak orang tepi jalan, tepi highway, budak lembu motor, depan kelab, bawah jambatan, mana-mana, semua saya pergi. Saya tak kisah dah. Orang tepi lorong, pelacur-pelacur tepi lorong, maaf, apa-apa golongan pun di tepi jalan, semua saya jumpa. Awak tahu tak saya niat apa dia? Ya Allah, kalau ada pahala untuk semua ni, saya hadiahkan buat mak ayah yang saya sayangi. Ustaz, orang tanya saya, Ustaz tak ada ke orang pukul Ustaz ke bunuh Ustaz nasihat-nasihat tempat orang jahat macam tu? Saya kata tak ada lagi, semua ni orang baik-baik. Tapi kalau ada, saya hadiahkan pahala saya hari tu. Kalau saya kena bunuh pun, saya hadiahkan pahala dia buat mak yang saya sayangi. Saya nak mak saya dapat syurga yang tinggi. Setiap kali saya sedih dia, orang marah saya, ada orang marah saya, ada orang cakap macam-macam kat saya, hari-hari saya dengar. Tapi awak tak tahu tak apa saya doa? Ya Allah, kalau ada pahala untuk ni, saya hadiahkan buat mak yang saya sayangi. Saya tak boleh bagi duit kat mak ayah saya. Sebab tu saya nak awak semua cemerlang, bahagiakan hati mak ayah awak. Jangan susahkan dia. Kalau awak sedihkan mak ayah awak, siapa lagi nak bahagiakan dia? Jadi anak yang baik. Saya tahu awak semua anak yang baik. Saya jumpa mana-mana orang jahat dalam dunia, dia sayang mak ayah dia. Semua orang jahat sayang mak ayah dia. Untuk tuan adik semua, siapa nak hadiahkan mak ayah dia syurga yang paling tinggi, angkat tangan. Masya Allah. Jadi hadiahkan mak ayah syurga yang paling tinggi semua sekali. Boleh semua sekali? Boleh tak semua tarik nafas? Dengan rasa syukur, lepaskan. Tarik nafas, dengan rasa syukur, lepaskan.
Tarik nafas, dengan rasa syukur lepaskan. Semua tengok tangan kanan-kanan masing-masing. Terima kasih awak semua anak yang baik. Pada pagi tadi semua dengar khusyuk je, bagus awak semua. Semua kata ya Allah, terima kasih bagi kami tangan yang sangat sempurna ini. Cuba tengok tangan kiri, kata ya Allah, terima kasih beri kami tangan yang sangat sempurna ini. Cuba semua orang pegang wajah masing-masing, kata ya Allah, terima kasih beri kami wajah yang sangat sempurna. Pegang jantung masing-masing, kata ya Allah, terima kasih jadikan kami semua orang Islam. Kalau kau tak beri kami Islam, kami tak tahu apa jadi hidup kami sekarang. Ya Allah, terima kasih sayang kami. Ya Allah, terima kasih sayang kami. Ya Allah, terima kasih tengok kami ketika ni. Ya Allah, terima kasih jaga kami selama ni. Terima kasih bagi kami mak ayah yang baik. Kami semua minta maaf, minta ampun. Selama ni kami banyak langgar perintah Engkau. Kami kurang bersyukur dalam hidup kami. Kami tinggal solat, kami minta maaf, kami minta ampun. Baik, adik-adik semua, siapa tak ada mak ayah angkat tangan. Mak atau ayah dah meninggal dunia, angkat tangan. Oh, ramai tak ada mak ayah. Meh, Ustaz panggil seorang dua orang je, Meh. Meh kat Ustaz. Siapa lagi ramai tak ada Yang perempuan siapa tak ada mak ayah? Meh kat Ustaz. Meh kakak. Meh abang kat Ustaz. Siapa tak ada? Ayah. Ayah tak ada. Ayah meninggal kenapa? Tak tahu, mengejut. Baik, cakap ya Allah, Ya Allah, kalau ada pahala untuk majlis ilmu hari ini, untuk majlis ilmu hari ini, saya hadiahkan buat ayah saya ayah saya yang sangat saya sayangi, yang sangat saya sayangi, saya rindui. Ayah meninggal awak umur berapa masa tu? 12 tahun. Sekarang 14. Mai peluk Ustaz doakan awak jadi anak yang baik. Hadiahkan dia syurga yang tinggi, jadi anak yang baik dunia akhirat. Jadi anak yang cemerlang, jaga solat 5 waktu. Boleh insya-Allah Alhamdulillah, Allah semua tak terima. Baik, adik-adik semua tak apa. Semua tanda tangan, kata ya Allah, kalau ada pahala untuk majlis ilmu hari ini, saya hadiahkan buat mak ayah saya yang sangat saya sayangi. Baik, adik-adik semua, awak masa kecil-kecil dulu awak sayang mak ayah awak, betul kan? Dulu mak ayah awak sayang mak ayah awak. Daripada kecil awak sayang mak ayah awak. Mak ayah awak sangat sayangkan awak. Kalau awak nak tahu, mak ayah awak sanggup bagi nyawa dia untuk awak semua. Awak ni segala-galanya bagi mak ayah awak. Bagi mak ayah awak, abang-abang, awak segala-galanya untuk dia. Daripada hari pertama dapat awak, dia katalah awak yang anak yang paling cemerlang, paling hebat dalam dunia. Yang perempuan pun sama, awak anak yang paling baik dalam dunia. Di hati mak ayah awak, abang-abang, abang semua pandang Ustaz. Pandang Ustaz tak apa, awak nangis, Alhamdulillah dapat pahala. Air mata tu dapat padam api neraka. Kalau tak nangis pun tak apa. Cuma awak dengar dengan baik sekejap, jangan bercakap. Tak apa, awak duduk bertenang je. Yang perempuan pun sama. Jadi bagi mak ayah awak, awak anak yang paling handsome dalam dunia. Yang perempuan ni, awak semua anak yang paling cantik dalam dunia. Tu tahu awak rasa syukur pada Allah. Dia sayang awak lebih pada nyawa dia sendiri. Kalau Allah bagi umur mak ayah awak tambah lagi 100 tahun, tahu tak apa dia nak buat? Dia nak jaga awak ni sampai mati. Kalau umur mereka 1000 tahun, dia nak jaga awak sampai umur dia 1000 tahun. Itu cinta mak ayah pada anak. Awak cinta seseorang yang lain-lain, cinta tu bertukar-tukar, kadang berkurang bertambah. Mak ayah punya cinta pada anak, dia tak pernah berkurang sampai mati. Kalau awak nak tahu. Baik adik-adik semua duduk tegak-tegak. Saya minta pinjam masa awak sekejap, boleh? Kerjasama awak semua kerana Allah. Dia bagus bangun tahajud malam-malam, kita sama-sama tahajud. Tapi kita waktu siang je program kita ni. Jadi saya minta semua orang, bangun malam ni ialah obat bagi hati kita semua. Kenapa orang sekarang banyak tertekan, sakit jiwa? Kerana kita tak bagi masa sorang-sorang dengan Allah. Kita tak bercakap dengan Allah. Itu sebab penyakit banyak umat ni, tak bercakap dengan Allah. Kita perlu masa sorang-sorang dan bercakap dengan Allah. Itu akan buat kita menjadi mulia dan menjadikan kita manusia yang kuat. Baik, semua duduk tegak-tegak. Saya minta semua orang pejamkan mata sekejap. Tak kuat-kuat, pejamnya mata sikit. Saya nak suruh berfikir je. Terima kasih abang kakak semua. Terima kasih. Saya minta awak pejam mata sekejap. Allah sayang awak. Ada yang tak pejam lagi? Pejam dik sekejap. Terima kasih. Saya cuma minta awak berfikir. Sekarang saya nak awak buka tangan kanan awak. Buka tangan kanan. Macam berdoa tangan kanan. Terus pejam mata. Sekarang saya nak awak nampak Kaabah. Dan doa, ya Allah, itulah tempat arah kiblat kita semua. Awak niat satu hari nanti
Kalau panjang umur mak ayah awak niat bawa mak ayah awak pergi ke Kaabah. Sebab dia sangat bahagia, gembira nak pergi ke sana, awak bawa mereka. Nabi Muhammad SAW berjuang di sana. Keluarga Nabi susah, sakit, ada yang mati demi agama ni. Baik, adik-adik semua, cuba semua baca Fatihah pelan-pelan macam awak semayang. Sekadar didengar di telinga awak. Baca dengan rasa Allah bercakap dengan kita. Dia sangat sayang kita. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah Maha Pemurah, Maha Penyayang. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Ar-Rahmanirrahim. Allah sangat sayang kita semua. Maliki yaumiddin. Dia menguasai hari pembalasan. Satu masa semua dunia ini akan hancur binasa. Yang akan kekal ialah iman, Islam, amal soleh yang kita lakukan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, kepada Engkau kami sembah, pada Engkau kami minta pertolongan. Hanya Dia yang berkuasa. Tak ada yang selain Allah yang berkuasa. Lain-lain ini cuma diberi amanah. Allah boleh beri dan boleh ambil balik semula. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Cakap, ya Allah, tolong pimpin kami jalan yang lurus. Jangan biarkan kami pada diri kami sendiri. Ya Allah, terus pimpin kami. Jangan ambil Islam pada hati kami. Jaga agama kami. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Saya nak awak niat, ya Allah, saya hadiahkan bacaan Fatihah ni pada mak ayah yang saya sayangi. Sekarang adik semua, pandang Kaabah dapat pahala, tengok Quran dapat pahala. Sekarang saya nak awak ingat wajah yang buat awak dapat pahala. Cuba ingat wajah mak masing-masing. Sekarang dalam hati awak kata, ya Allah, inilah wajah mak saya yang paling cantik sekali dalam dunia ni. Tak ada orang lebih cantik pada mak kita semua. Adik-adik semua, mak yang sangat sayangkan kita, mak yang cintakan kita. Cuba adik nampak mak awak tengah senyum ke awak. Wajah dia paling cantik ketika dia senyum ke awak. Awak tahu tak bila wajah senyum tu datang? Masa dia mengandungkan awak. Dia sakit tapi dia senyum. Setiap kali awak bergerak-gerak dalam perut dia, saya nak awak bayangkan ada wanita mengandung yang perut dia besar. Itulah mak awak. Dia nak duduk susah, nak berdiri susah, dia nak ke mana-mana semua susah. Setiap kali dia sakit bawa awak, tahu tak dia kata apa? Ya Allah, dalam perut saya ni anak saya. Jaga dia, beri dia sihat, beri dia jadi anak yang baik, yang satu hari nanti akan doakan saya. Dialah segala-galanya untuk saya. Awak nak tahu tak? Mak awak dah tak kisah pasal cantik, pasal kurus, pasal apa pun, semua awak tak nak tahu. Dia cuma nak awak selamat. Bila awak lahir dalam dunia, awak tahu tak, ada antara awak bersalin normal, ada antara awak bersalin perut mak awak dibelah. Tapi kalau awak nak tahu, itulah sakit yang paling teruk dalam dunia. Mak awak korbankan semua sekali. Dia cuma nak awak selamat. Awak lahir dalam dunia, darah dia penuh banyak keluar, urat-urat dia semua putus. Dia menjerit sakit melahirkan awak. Bila awak keluar, adik tahu tak, dia tak tengok darah dia, dia tak tengok luka tempat awak keluar, dia tak tengok langsung badan dia. Awak tahu apa mak awak nak tengok? Ada seorang baby yang sangat comel, terus pejam mata. Cuba awak nak bayangkan baby yang comel, yang cantik tadi. Awaklah baby tu. Bagi mak ayah awak, awak dah segala-galanya untuk dia. Awak nak tahu dia buat apa? Dia tak tengok luka dia. Bukan sikit dia sakit bersalin ni. Kita baru luka sikit, kita menjerit-jerit, kita risau. Tapi hari tu mak awak cium awak. Dia cium dahi awak. Saya nak awak rasa mak awak yang cantik tadi tengah cium dahi awak. Mak kita, mak saya cium dahi kita. Mak kita, mak awak semua cium tangan awak. Awak rasa tak mak awak cium tangan awak? Dia tengok setiap jari-jari kecil awak yang cantik. Awak anak yang hebat, sempurna. Awak nak tahu lagi tak? Dia cium tapak kaki awak. Ya Allahu Akbar. Tapak kaki kita pun mak kita cium. Setiap jari awak dia cium. Mak kita cium tapak kaki kita. Dia kata, ya Allah, inilah anak saya yang satu masa nanti akan mendoakan saya. Inilah anak saya akan bawa kebaikan pada saya. Inilah anak saya satu masa nanti akan bahagiakan saya. Inilah anak yang paling hebat dalam dunia. Ini anak yang paling sempurna dalam dunia. Inilah anak saya paling cantik, paling handsome dalam dunia. Anak yang paling sempurna. Adik-adik semua, awak membesar sebagai anak yang sangat baik. Awak dulu kecil-kecil membesar dengan baik. Awak anak yang cerdik, pandai. Awak mula belajar bercakap. Mak ayah awak suka bila awak belajar bercakap patah pertama. Awak mula bercakap 2-3 patah, makin banyak patah perkataan. Mak awak sangat gembira. Awak makin membesar. Awak anak yang hebat, boleh berlari, boleh buat macam-macam. Awak nak tahu lagi tak apa ajaib masa tu? Masa awak kecil, hati awak sangat bersih. Awak tak pandai sangat, tapi awak pergi sekolah, awak lukis gambar mak ayah awak. Berjam-jam awak terbaring lukis gambar mak ayah awak. Macam adik-adik awak sekarang kalau ada yang kecil-kecil, dilukis gambar mak ayah, dia terbaring-terbaring. Macam tu awak. Awak pergi ke mak ayah awak, bagi gambar tu. Lukisan gambar tu tak siap pun lagi. Awak tulis I love you, awak tulis saya sayang mak ayah. Awak mungkin tak ingat, saya ingatkan awak semua. Allah suruh kita ingat dalam Quran, mak mengandung 9 bulan 10 hari. Allah suruh ingat. Ingat ni dapat pahala. Adik-adik semua,
Awak lukis gambar mak ayah awak bagi kat dia. Awak sayang dia. Awak ingat tak kecil-kecil lah awak cakap, mak ayah, nanti kalau saya dah besar, saya jaga mak ayah ya. Mak ayah, nanti kalau saya dah besar, mak ayah tak payah kerja, biar saya kerja. Awak kecil-kecil cakap, mak ayah, nanti saya jaga mak ayah. Ada antara awak main-mainan doktor, pergi kat mak, awak check dia. Mak, saya nak jaga mak tau. Mak pergi bilik air, awak ikut. Mak masak, awak nak tolong masak. Semua awak macam tu, termasuk saya. Kita semua macam tu, dia kecil-kecil baik sangat. Tapi awak masih kecil, kita tak boleh tolong mak ayah kita. Tapi mak ayah awak cakap jangan. Awak nak tolong angkat barang berat-berat. Awak anak yang hebat, baik, sempurna. Tibalah satu hari awak dah besar. Awak masuk sekolah rendah, sekarang awak sekolah menengah. Adik-adik semua, sekarang awak dah sekolah menengah. Saya nak awak nampak muka mak ayah awak menangis kerana awak. Awak ingat tak hari awak balik rumah, awak hempas barang-barang awak. Awak hempas pintu merajuk dengan dia. Awak semua anak suka merajuk-rajuk. Tak dapat apa yang awak merajuk. Mak ayah awak tak masak apa yang awak nak makan, awak merajuk. Awak mula bergaduh adik-beradik. Awak mula tipu dia. Ada antara awak pandai tipu mak ayah. Nak, dah solat. Dia nak awak doakan dia. Dah solat, awak masuk bilik, awak cakap dah solat. Awak belum solat lagi. Ada antara awak dah mula tipu mak ayah. Handphone awak semua dah ada password. Awak cakap tak ada apa-apa. Awak tahu apa dalam handphone awak semua. Awak mula tengok yang bukan-bukan. Awak mula mesej yang bukan-bukan. Awak mula terlibat dengan perkara bukan-bukan. Sian mak ayah awak. Dia sangat sayangkan awak. Awak cakap pergi belajar, awak pergi tempat lain. Awak nampak tak muka mak awak menangis? Nampak tak muka mak awak menangis kerana awak? Sian dia. Dia besarkan anak yang akhirnya buat dia sedih, buat dia sakit. Terus pejam mata dia duduk tegak-tegak. Ambil tangan kanan tu, adik letak dekat jantung sebelah kiri. Saya nak awak bayangkan satu hari nanti, kalau tiba-tiba mak yang awak sayang tu, tiba-tiba, saya doa mak awak umur 100 tahun. Mak yang awak sayang, kalau takdir Allah, katalah kalau ni hari terakhir mereka dalam dunia. Katalah awak takkan jumpa dia lagi. Saya ingat masa saya tengok mak saya dalam kain kapan, muka dia pucat, saya cium dia, dia tak cium saya semula. Awak cium mak awak tak cium awak semula. Mak awak peluk mak awak jenazah dia, tapi dia tak peluk awak semula. Awak nak dia bangun, tapi dia tak bangun. Awak tanya ke Allah, ya Allah, kenapa ambil mak saya? Semua ketentuan Allah, sebahagian jawapan ada pada awak. Masa mereka hidup, awak tak hargai dia. Awak marah-marah dia. Sekarang semua doa, ya Allah, panjangkan umur mak saya. Ya Allah, bagi mak saya sihat. Ya Allah, jangan ambil mak saya lagi. Ya Allah, saya minta maaf selalu buat dia orang susah, sedih. Saya minta maaf tak belajar sungguh-sungguh. Ya Allah, maafkan saya, ampun dosa saya. Apa saya dah buat dengan mak saya? Ya Allah, maafkan saya. Kadang-kadang ada antara awak ni pandai jerit-jerit kat mak ayah. Saya sedih kalau tengok anak je jerit kat mak ayah. Saya pernah tengok anak sepak mak dia. Saya sedih anak sepak mak dia. Sampai hati seorang anak sepak mak dia sendiri. Ada orang jerit kat mak, maki hamun mak dia. Dia buat mak dia macam sampah, dia maki hamun mak dia. Dia hina-hina mak dia sendiri. Ya Allah. Macam tu pun saya nampak. Sekarang adik buka tangan sebelah lagi. Saya nak awak ingat muka ayah masing-masing. Awak nampak tak muka ayah awak? Awak tengok muka dia dapat pahala. Ayah awak daripada hari pertama dapat awak, dia sangat sayangkan awak. Dia begitu kasihkan awak. Dia berjuang untuk awak siang malam. Awak ingat tak hari ayah awak balik kerja penat-penat, dia belikan sesuatu untuk awak. Dia belikan hadiah untuk awak. Dia belikan mainan untuk awak. Dia belikan buah-buahan untuk awak. Dia bawa balik makanan yang tertentu, bawa balik rumah. Awak ingat tak hari tu, awak berlari kat dia, awak kejar dia. Awak dia beradik lompat kat dia. Ayah awak sayang awak masa kecil-kecil, dia cium-cium awak. Sekarang awak semua dah besar. Saya nak tanya apa awak dah buat pada ayah awak semua? Dia datang kat awak nak salam, awak salam sebelah tangan. Awak tak pandang pemuka dia. Awak salam cepat-cepat, awak jalan cepat-cepat. Hari-hari awak bergaduh dengan ayah awak. Dulu dia balik, awak berlari, menyorok dalam almari, menyorok dekat kereta, menyorok dekat bawah meja. Sekarang yang awak balik, awak buat tak tahu pada dia. Awak dah tak pandang muka dia. Adik-adik semua, sekarang saya nak letak tangan sebelah lagi, letak kat dada sebelah lagi, kata, ya Allah, saya sayang ayah saya. Ya Allah, jagakan ayah saya. Maafkan saya apa yang saya dah buat selama ni. Ya Allah, maafkan saya apa saya dah buat pada ayah saya. Saya nak semua ramai-ramai pelan-pelan cakap astaghfirullahalazim, allazi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim, allazi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Sungguh-sungguh kata, ya Allah, saya minta maaf. Ya Allah yang maha baik, saya minta maaf. Ya Allah yang tengah tengok kami semua, tengok saya minta maaf. Ya Allah, saya minta ampun. Ya Allah, saya bertaubat. Ya Allah, saya minta maaf, minta ampun, bertaubat. Ya Allah, saya minta maaf. Ya Allah, saya minta maaf. Astaghfirullahalazim, allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih.
Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ya Allah, saya minta ampun, minta maaf, bertaubat pada Engkau. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ya Allah, saya minta ampun, mata saya banyak tengok yang salah, saya minta ampun, minta maaf. Ya Allah, Kau beri saya Islam, Kau sayang saya. Apa saya dah buat dengan agama ni? Saya banyak tinggal semayang. Ya Allah, saya janji lepas ni saya nak jaga semayang awal waktu. Ya Allah, saya nak jaga semayang awal waktu. Saya tak nak tinggalkan semayang. Kau janji orang jaga solat, Kau akan jaga mereka. Semua kata astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Baik adik-adik semua, saya nak semua tadahkan tangan doa. Kalau bayangkan kalau hari ni hari terakhir kita, dah tak ada esok dah. Orang baik selalu fikir tidur malam ni mungkin esok dah tak boleh bangun sampai bila-bila. Tarik nafas mungkin tak sempat hembus nafas. Hembus nafas mungkin tak sempat tarik nafas yang lain. Melangkah kaki kanan mungkin tak sempat melangkah kaki kiri. Dulu-dulu saya bercita-cita saya nak pergi mati jauh-jauh luar negara, buat dakwah kat kawasan luar jauh-jauh orang tak Islam. Saya niat nak Islamkan satu kampung, satu negeri. Saya niat saya nak buat macam tu satu hari nanti. Ada dia tahu tak? Tapi saya terfikir entah tengah hari ni hari terakhir dalam hidup saya. Saya mungkin tak ada esok lah hidup saya. Kalau awak nak jadi, awak kena fikir ni mungkin hari terakhir saya. Apa nak doakan mak ayah awak? Hadiahkan doa untuk mereka. Tak apa awak nangis, sebab seluruh hidup mak ayah awak menangis untuk awak. Awak baru hari nangis kan? Kalau nak tahu hari-hari mak ayah awak nangis untuk awak. Daripada semalam dia fikir apa awak buat. Pagi ni dia fikir anak dia dah makan ke belum. Di tengah hari dengan ceramah ke tidak. Belajar sungguh-sungguh ke tak anak saya. Mak ayah awak 24 jam fikir pasal awak. Tidur, bangun tidur, dia makan, dia pergi kerja. Semua dia fikir pasal awak. Awak jarang fikir pasal dia. Awak dah lupakan mak ayah awak. Dulu kecil-kecil awak sayang mak ayah awak. Awak dah besar ni tak sayang mak ayah awak. Mana awak ingat dia lagi? Awak tak pernah cakap sayang kat dia dah. Dia pegang awak tepis dia. Awak dah tak sayang mak ayah awak. Sampai hati awak semua. Sebab tu saya memang tak boleh tengok orang susah-susahkan mak ayah, minta macam-macam. Ada orang susah minta macam-macam kat mak ayah dia. Saya sedih. Saya kesian. Kesian mak ayah dia. Anak dah sekolah menengah tapi macam budak-budak kecil susahkan mak ayah. Macam awak ni semua dah besar-besar kuat merajuk. Cakap sepatah, berlari masuk bilik, hempas pintu. Kesian mak awak. Dia besarkan anak yang cuma nak hempas pintu kat muka dia. Masak tak sedap sikit, awak masak muka. Lambat ambil apa yang awak nak, awak masak muka. Awak tak dapat duit sikit, awak masak muka. Saya sedih bila tengok macam tu. Sampai ke universiti ada orang minta ayah dia beli handphone, beli tu ni. Mak ayah kita orang susah, kita hidup cara orang susah. Kita nak apa-apa, kerja kuat-kuat, belajar rajin-rajin. Tolong mak ayah, tu anak yang baik. Bukan bandingkan mak ayah kita, bukan salahkan mak ayah kita. Ada antara awak, mak ayah awak berai. Dia dah lalui hidup dia, dia dah uji. Biar, maafkan dia, sayang dia. Sekarang giliran awak, kurang-kurang dia bercerai-cerai pun awak besar sampai sekarang. Awak patut hargai mereka, hargai mak ayah. Ada antara awak, mak ayah dah meninggal. Patut awak lagi baik. Mak awak sekarang dalam kubur, tunggu pahala daripada awak. Tapi awak buat jahat, awak susahkan dia. Mak awak semua kena tanya pasal awak. Mak awak tak tanggung dosa awak, tapi dia kena tanya. Mesti mak awak tak dapat jawab. Tahu tak sebab apa? Sebab tak ada mak ayah dalam dunia yang sempurna mendidik anak dia. Jadi kalau awak anak yang baik, awak tak biar dia ditanya soalan yang susah-susah. Awak jadi anak yang baik. Jadi mak ayah awak dapat ekstra, dapat bonus kebaikan. Tu anak yang baik. Tuan-tuan adik semua, adik sudahkan doa tu. Adik semua pandang ke depan, pandang ke saya. Tak apa, tak payah pandang kiri kanan. Adik pandang saya. Adik-adik semua, selepas mak ayah, orang yang awak patut hargai dalam hidup ni guru-guru awak. Orang-orang dulu belajar ilmu didik. Ibnu Abbas tidur depan rumah sahabat. Dia datang pagi-pagi. Dia tanya kenapa datang sini. Dia kata saya nak belajar satu hadis. Daripada malam sampai pagi dia tidur berdebu-debu. Orang dulu nak belajar satu hadis sampai tidur berdebu-debu depan rumah satu orang. Kita sekarang dah tak macam tu. Kita kurang hargai cikgu-cikgu, guru-guru kita. Setiap kali kita hormat sayang cikgu, Allah sayang kita. Ada antara awak dengan cikgu jadi bahan bergaduh. Ada antara awak umpat cikgu, kadang fitnah cikgu. Awak cakap bukan-bukan, awak langgar dia. Awak tahu tak adab dengan cikgu macam mana? Mereka berjalan, awak beri mereka jalan. Kalau mereka angkat berat, awak tolong angkat. Mereka duduk tempat yang rendah, awak duduk sama rendah dengan mereka. Itu murid yang baik. Cikgu cakap, awak pandang muka dia, duduk tegak-tegak. Saya sampai sekarang kalau jumpa ustaz-ustaz saya duduk tayak awal atau tayak akhir. Saya dengar dia cakap, saya duduk tukar-tukar, tayak awal, tayak akhir, tayak awal, tayak akhir, tayak awal, tayak akhir. Kaki saya sakit, tapi saya pandang muka dia. Awak tahu tak sebab apa? Macam tu saya diajar daripada dulu. Duduk dengan cikgu saya tak buka handphone.
Duduk kat mana-mana masjid-masjid, saya pandang muka dia. Saya tak boleh tengok kalau orang cikgu tu bercakap, dia bercakap. Saya macam tak faham sangat. Sebab saya tahu dulu saya tak Islam, tak kenal Allah. Tapi saya belajar dalam Islam ni begitu sifat dia. Sebab tu adik semua kena doakan cikgu-cikgu masing-masing. Sayang cikgu-cikgu. Boleh tak semua orang yang laki-laki, awak bangun, awak salam cikgu-cikgu laki. Yang perempuan, semua salam cikgu-cikgu perempuan. Boleh sekejap pusing ada depan ni. Salam semua cikgu, duduk balik semula. Semua boleh bangun. Sebelum bangun tu saya nak awak peluk. Mana yang tak ada mak ayah tadi angkat tangan? Semula angkat tangan tinggi-tinggi. Nanti sebelum keluar, awak ambil hadiah buku doa warna kuning atau warna hijau kat luar. Nanti awak ambil tu, nanti last sekali ambil percuma, saya hadiahkan kat awak. Ambil dua-dua lah, kuning satu, hijau satu. Saya hadiah kat semua yang tak ada mak atau ayah atau tak ada kedua-duanya. Boleh ambil je, saya tak sempat. Angkat tangan balik semula. Siapa tak ada mak ayah, angkat tangan tinggi-tinggi. Kerana Allah, angkat tangan tinggi-tinggi. Baik, saya nak awak semua tengok siapa yang angkat tangan tu. Saya nak awak peluk dia sekarang. Sebab awak tahu tak, orang yang dapat dekat dengan Nabi, anak-anak yatim, dia ada tempat istimewa dalam syurga. Syurga ni masing-masing 10 kali dunia. Tapi orang anak yatim dan ibu-ibu tunggal, orang miskin ni, ada seat VIP sebelah Nabi. Nabi kata seperti 2 jari ni. Untuk tu sekarang semua peluk anak yatim kiri kanan dia. Awak kena sayang dia, bantu dia. Semua peluk anak yatim kiri kanan dia. Semua peluk, peluk 2 belah. Peluk 2 belah. Peluk dia sekarang, peluk kiri kanan. Orang kanan kiri dia dua-dua peluk dia. Angkat tangan semula, angkat tadi. Yang lelaki pun peluk dia. Salam, peluk 2 belah tangan. Kau tak biasa peluk-peluk kan? Sian awak semua kan? Awak tahu dalam Islam ni lah ajar kasih sayang tu. Baik, sekarang semua bangun. Yang perempuan, salam dengan cikgu-cikgu semua sekali. Boleh gerak sekarang, boleh bangun. Nanti pusing, duduk balik semula. Bangun semua sekali. Bangun kakak, bangun. Semua pergi salam cikgu-cikgu. Boleh pergi belakang. Yang belakang tu salam yang belakang dulu. Tak payah ikut barisan, nanti dia jadi panjang. Salam je mana-mana cikgu yang sempat. Yang belakang-belakang, semua salam pada belakang. Yang laki adik, bangun salam dengan cikgu-cikgu awak. Salam, peluk mereka, cakap terima kasih. Salam 2 belah tangan, cium tangan mereka. Baik, yang laki, semua salam dengan ustaz-ustaz cikgu-cikgu awak, cakap terima kasih. Salam yang depan separuh, yang belakang separuh. Boleh bangun sekarang, bangun. Masya Allah. Bangun, semua salam dengan cikgu-cikgu awak, cakap terima kasih. Cakap sayang kat dia. Cikgu, terima kasih. Saya tak dapat balas jasa cikgu sampai bila-bila. Hanya Allah yang boleh balas segala jasa cikgu. Kalau awak nak tahu cikgu awak mengajar awak lebih daripada dia ajar anak-anak sendiri kat rumah. Laki yang belakang, salam belakang dulu. Yang depan, salam depan. Pergi ke belakang. Yang laki belakang, pergi ke belakang. Yang belakang, terus ke belakang. Salam, sayang. Kalau ada mana-mana, ada dia semua. Cikgu awak, dia ajar awak lebih daripada ajar anak dia sendiri. Dia balik petang nanti, dia dah penat. Dia tak sempat nak ajar anak-anak dia. Tapi hari-hari dia setia ajar awak. Awak tak boleh balas jasa cikgu awak sampai bila-bila. Cikgu awak berjuang siang malam untuk awak semua. Cikgu awak susah untuk awak semua. Cikgu awak sangat sayangkan awak semua. Cikgu awak sayangkan awak. Salam mereka. Kalau ada mana kawan-kawan awak yang susah, awak salam dia. Cakap kat dia sabar. Ada antara kawan-kawan awak ni, awak pernah sakitkan dia, awak pukul dia, awak minta maaf. Satu orang yang pernah, 1 ekor kambing yang pernah tanduk kambing yang lain dengan sengaja, kambing tu tak dimatikan sehingga dia minta maaf semula, sehingga dia dibalas. Maaf dibalas di akhirat nanti. Kalau awak pernah ketawa ke mana-mana kawan awak sampai dia lemah semangat, sampai dia kurang pandai belajar, dia kehilangan apa-apa dalam hidup, awak tak akan masuk syurga sehingga awak minta maaf dengan orang yang awak ketawakan. Kalau awak pernah hijik mana-mana kawan awak, panggil dengan panggilan yang dia tak suka, awak akan ditanya di akhirat nanti. Saya nak semua salam, minta maaf pada kawan-kawan awak sendiri. Dan bersama-sama tu jumpa cikgu-cikgu. Sambil-sambil nak jumpa cikgu, salam kawan-kawan semua sekali. 2 belah tangan salam. Salam 2 belah tangan, cakap terima kasih. Adik-adik semua nanti balik peluk mak ayah awak ya. Sian dia orang. Awak tak tahu macam mana sayang mak ayah awak pada awak. Kalau awak baru hari ini menangis sikit, hari-hari mak ayah awak nangis untuk awak. Cikgu awak setiap hari doakan awak. Cakap terima kasih pada cikgu awak. Cikgu terima kasih, saya sayang cikgu. Dia nak awak semua berjaya cemerlang dunia akhirat. Cikgu awak, dia berusaha sungguh-sungguh. Dia dibayar untuk ajar awak subjek je. Tapi apa dia buat? Sabtu dia datang kerja, Ahad dia datang nak urus awak ramai-ramai. Mak ayah jaga seorang 2 anak pun dia boleh migraine, pening kepala. Cikgu awak ajar awak seramai ni hari-hari. Sian dia, marah kang, awak marah, awak kecil hati.
Kalau dia cakap baik-baik, awak bising, tak nak dengar. Kadang-kadang saya kesian tengok cikgu-cikgu. Adik-adik cakap terima kasih kat cikgu awak, cakap sayang kat dia. Kawan-kawan kalau awak pernah sakitkan, ejek dia, ketawakan dia, awak minta maaf. Kawan-kawan yang mana pernah awak ejek, awak sakitkan, awak kata dia, awak minta maaf. Mana ni yang pernah buat salah, minta maaf. Mana-mana orang awak pernah ejek, minta maaf. Dengan cikgu salam 12 tangan. Abang-abang salam 12 tangan, cakap minta maaf, cakap terima kasih. Ringankan mulut awak, cakap terima kasih cikgu, saya minta maaf. Terima kasih cikgu, saya minta maaf. Saya sayang cikgu. Cikgu, terima kasih cikgu, cikgu idola saya. Saya sayang cikgu. Cikgu idola saya sayang cikgu. Saya doakan cikgu. Nanti sampai bila awak dah besar, ada masa awak ziarah cikgu-cikgu awak. Ya, dia ajar awak. Kalau tak tahu, awak tak tahu apa-apa pun dalam hidup ni. Tu kita dik. Nabi sebut orang yang tidak berterima kasih dengan manusia, orang ni tidak bersyukur pada Allah. Kalau kita tak berterima kasih sesama manusia, kita tak bersyukur pada Allah. Jadi kita belajar berterima kasih sama manusia, kemudian kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita berterima kasih sama manusia, kita bersyukur kepada Allah, terutama cikgu, mak ayah kita. Saya sampai sekarang ada cikgu-cikgu yang saya masih ziarah kubur dia. Cikgu saya dah meninggal dunia, saya ziarah dia. Sebab saya ingat kasih sayang dan ilmu dia ajar pada saya. Adik-adik semua, begitu juga mak ayah kita. Mereka hari-hari berjuang untuk kita. Mungkin awak mak ayah awak tak sempat tengok awak jadi doktor, jadi cikgu, jadi pensyarah, jadi peniaga. Mungkin tak sempat tengok awak jadi engineer. Mungkin saya doa mak ayah awak panjang umur. Tapi katalah kalau mereka pergi dulu, katalah umur mak ayah awak ni tak sampai yang seperti awak cakapkan, awak katakan, mungkin esok lusa dia pergi. Sebab tu awak jangan bergaduh dengan dia. Pagi-pagi pergi sekolah, jangan bergaduh. Mana tahu pagi tu rupanya pagi tak akhir awak dalam hidup ni. Pagi tadi awak jumpa dia, entah-entah pagi ni pagi dia yang tak akhir dalam hidup dia. Ramai kawan-kawan awak cuba tanya, ada mak ayah meninggal sebab kemalangan, pergi kerja accident. Ada antara kawan-kawan awak mak ayah dia tak sakit apa-apa, sakit perut je pergi hospital meninggal. Ada antara kawan-kawan awak mak ayah dia kat tempat kerja berlaku kemalangan. Jadi bila-bila masa mak ayah awak akan pergi. Sebab tu awak jangan ego, jangan sombong. Dengan mak ayah ni bukan tempat kita nak sombong, dek. Saya selalu bawa orang-orang bawa keluar penjara. Ada 1-2 orang budak muda, ada orang bawa keluar penjara. Bila saya buat ziarah kubur mak ayah dia, dia menangis tak berhenti. Dia sedih sebab masa mak ayah dia meninggal, di dalam penjara. Jadi saya dah jangan jumpa orang paling jahat dalam dunia. Dia sangat menghormati mak ayah dia. Kalau cakap pasal mak ayah, orang jahat paling banyak, orang teruk-teruk selalu menangis. Sebab dia rindu mak ayah dia. Awak semua anak yang baik-baik. Mungkin awak tak pernah buat salah pada mak ayah awak. Baik adik-adik semua, siapa dah sudah salam boleh duduk. Adik duduk balik semula. Sampai jam dah. Siapa dah sudah boleh duduk. Kalau tak sempat salam semua pun tak apa. Baik adik-adik semua, semua pandang saya, duduk baik-baik. Agama nak sampai pada awak semua ni,
Dengan abang-abang, pandang Ustaz sikit lagi, sudah dah, Ustaz nak tutup dah. Agama nak sampai pada awak semua ni dengan perjuangan, susah payah. Agama ni dia tak datang macam tu je, susah payah. Islam ni sangat mahal. Awak tahu tak ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling Allah sayang. Dia lahir, Nabi Muhammad lahir, ayah Nabi Muhammad meninggal dunia. Abang, kakak, abang, kakak. Nabi Muhammad lahir, ayah meninggal dunia. 6 tahun, mak Nabi Muhammad SAW meninggal dunia. Mak Nabi tahu tak meninggal kat mana? Nama tempat tu Abwa. Abwa ni tempat yang sunyi sepi, tak ada orang masa tu. Allah ambil mak Nabi Aminah dekat Abwa, betul-betul sunyi sepi, tak ada orang. Bila mak Aminah meninggal dunia, masa tu Nabi Ummu Aiman Aminah meninggal, Nabi Muhammad SAW uruskan jenazah Aminah, mak Nabi SAW. Aminah meninggal dunia, sunyi sepi. Allah boleh ambil mak Nabi kat Mekah, Madinah. Ustaz-ustaz yang saya sayangi, setiap kali sebut nama Aminah, mereka menangis. Saya dulu tak rasa apa-apa sangat. Tapi lepas mak saya meninggal, masa saya nak cari van jenazah untuk mak saya, masa tu susah sikit, saya nangis. Ada tahu tak sebab apa saya nangis? Sebab saya fikir, saya ada adik-beradik boleh tolong saya. Saya ramai adik-beradik. Urus jenazah dengan abang-abang, dengan adik saya, dengan kakak saya. Tapi kalau adik nak tahu, jenazah Nabi Muhammad, jenazah Aminah, masa tu nak uruskan, Nabi tak ada adik-beradik yang tolong Nabi SAW. Nabi seorang-seorang. 8 tahun datuk Nabi SAW meninggal. Nabi ada 7 anak. Zainab radhiyallahu anha anak sulung Nabi. Kalau adik-adik semua nak sayang mana-mana wanita dalam dunia, yang awak nak sebut, puja, puji, idolakan, tak ada wanita yang lebih patut awak idolakan, awak puji lebih daripada wanita ni. Nama dia Zainab radhiyallahu anha. Patut malam-malam awak menangis seorang-seorang, awak kejut mak ayah awak, ayah, Umi, saya rindu nak jumpa Zainab radhiyallahu anha. Zainab ni daripada umur 10 tahun. Awak dah besar, awak lebih daripada 10 tahun. Umur 10 tahun, pagi-pagi, petang-petang dia bawa kain, bawa air. Dia tengok ayah dia tak balik-balik. Dia cari, dia tahu ayah dia mesti kena pukul kat mana-mana. Ada satu hari Zainab radhiyallahu anha tengok Nabi dah jatuh terbaring, seorang-seorang. Tak ada orang dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Zainab radhiyallahu anha datang. Dia bersihkan Nabi dengan kain, dengan air. Dia kata, ayah, siapa yang tergamak buat macam ni pada ayah? Ayah, siapa yang tergamak buat macam ni pada ayah? Tahu tak Nabi kata apa? Wahai anakku, tak ada apa-apa sikit je. Wahai anakku, tak ada apa-apa sikit je. Nabi jatuh, berdarah. Nabi lemah, tak ada apa-apa sikit. Petang-petang Zainab, kita semua tu hutang budi dengan Zainab radhiyallahu anha. Masa kita semua tak ada kat sana, Zainab jaga Nabi yang kita sayangi. Nabi yang paling Allah sayang. Kalau saya kena pukul, jatuh, tak apa dik, saya bukan siapa-siapa. Ia manusia yang paling mulia daripada Adam sampai kiamat. Dia jatuh, berdarah, sakit demi kita. Satu hari Nabi pergi dakwah kemah-kemah. Orang daripada jauh datang. Masa tu musim haji ada, tapi tak betul, ajaran sesat. Orang letak berhala dekat depan tepi Kaabah. Tiba-tiba Nabi Muhammad SAW pergi masuk kemah-kemah. Ada kemah tu campak Nabi keluar. Dia orang badan besar-besar. Nabi besar juga, dia orang lagi besar, campak Nabi. Ada kemah tu diterima dakwah Nabi. Nabi senyum sangat, Nabi bahagia. Tiba-tiba ada datang ketua kaum halau Nabi Muhammad. Dia kata, aku bunuh kamu. Nabi keluar. Nabi tak nak bergaduh. Nabi keluar naik unta. Orang cucuk unta Nabi. Nabi jatuh. Orang ambil pasir tabur atas kepala Nabi. Kaum tu ramai-ramai ketawakan Nabi. Ramai-ramai ada salah seorang tarik baju Nabi sampai koyak. Nabi seorang-seorang balik tuhuyung hayang. Masa Nabi balik seorang-seorang, jumpa dengan Zainab radhiyallahu anha. Zainab kata, wahai ayah, siapa yang tergamak buat macam ni pada ayah? Lebih kurang maksudnya ayah bukan nak apa-apa pada mereka. Lebih kurang maksudnya ayah nakkan kebaikan untuk mereka. Nabi kata, wahai anakku, jangan kamu lihat apa kamu lihat ni. Jangan tengok ayah susah kena pukul. Dengar baik-baik. Islam ini akan sampai pada setiap orang. Sama ada rumah mereka di bandar atau di kampung. Seperti mana Islam menyinari dunia, seperti mana matahari menyinari dunia, seperti itu Islam akan menyinari seluruh dunia. Orang dulu dapat agama susah payah. Ada seorang macam tu hidup Nabi Muhammad SAW. Sahabat-sahabat susah. Ada seorang budak dia nama Ala radhiyallahu anhu. Budak ni kecil lagi, 9 tahun. Dia pergi masjid, dia tengok semua pegang tangan ayah, dia tak ada ayah. Dia nangis. Umi, dia balik rumah, mana ayah saya? Mak dia kata, ayah kamu sedang... Dia tak jawab. Dia pergi masjid, dia balik, Umi, mana ayah saya? Umi dia tak dapat jawab. Sebut je pasal ayah, dia nangis.
Last sekali dia nekat juga. Umi beritahu juga mana ayah saya. Umi dia suruh beritahu, tanya kat Nabi Muhammad SAW. Tanya-tanya, Nabi beritahu ayah kamu sedang menanti kamu dalam syurga. Dia terus melompat gembira sebab dia tahu dia akan dapat jumpa ayah dia dalam syurga. Ayah dia mati syahid. Satu hari Nabi nak pergi berdakwah, dia nak ikut Nabi Muhammad SAW. Nabi tak bagi. Biasa budak-budak bawah 15 ni, Nabi tak bagi langsung ikut Nabi SAW. Tiba-tiba dia nak ikut juga. Dia nak ikut, Nabi suruh tanya mak dia. Nabi tahu mesti mak dia tak bagi. Sampai ke rumah dia, tiba dia tanya mak dia. Mak dia kata, wahai Alak, dulu ayah kamu nak pergi berdakwah. Dia pergi-pergi, lebih kurang maksudnya berjuang di jalan Allah. Masa dia pergi, Umi tunggu-tunggu, dia tak balik-balik. Umi cuma nampak kuda dan pedang dia berdarah. Taulah Umi, ayah kamu telah mati syahid. Masa tu Umi tengah mengandung dengan kamu 3 bulan. Umi tak kahwin lain sampai sekarang. Umi tak ada siapa-siapa dalam hidup Umi ni melainkan kamu. Wahai anakku, Umi sangat sayangkan kamu. Dia terus nangis. Budak ni nangis sebab tak dapat berjuang di jalan Allah. Mak dia kata, wahai Alak, pergilah berjuang di jalan Allah. Sesungguhnya tidak ada lebih mahal daripada agama. Dia pergi ikut Nabi. Nabi tengah berjalan, ada orang lembing Nabi SAW. Masa orang lembing Nabi, Alak ni lompat tinggi-tinggi. Lembing tu kena dekat jantung dia, dia jatuh kat bawah. Jatuh kat kaki Nabi SAW. Jatuh. Maka ketika tu, saya ringkaskan. Dia kata, wahai Rasulullah, sampaikan salam saya pada Umi. Beritahu pada Umi, saya dan ayah menanti dia dalam syurga. Maka bila Nabi SAW balik, Umi Alak cari-cari anak dia. Cari. Last sekali dia nampak Nabi Muhammad SAW. Dia tak nampak anak dia. Ya Rasulullah, mana ayah saya? Nabi nangis. Nabi beritahu kat dia, wahai Umi Alak, anak kamu sampaikan salam pada kamu. Dia dan suami kamu sedang menanti kamu dalam syurga. Dia terus jatuh kat bawah. Dia sedih, dia pegang kaki unta. Dia pegang sampai dia terjatuh kat bawah. Dia pun meninggal dunia. Kalau awak nak tahu, agama sampai pada kita dengan pengorbanan susah payah. Ada seorang budak lelaki, agama datang dengan perjuangan. Bukan datang saja-saja. Ada seorang budak nama Bashir radhiyallahu anhu. Umur dia kecil lagi. Berapa tahunnya umur dia. Malam-malam, mak dia dah meninggal. Mati syahid, ditinggal dengan ayah dia. Ayah dia malam-malam ikat baju. Dengan ikat baju dia berdua. Dia bangun pagi, dia kecil lagi. Tiba-tiba baju tu dah kena potong. Ayah dia pergi berjuang di jalan Allah. Orang Madinah ni, kalau ayah dia tak ada, setiap orang jaga budak ni. Tiba-tiba dia tengok ayah dia pergi, Bashir radhiyallahu anhu, dia bangun. Dia tunggu-tunggu, bila orang balik-balik, ayah dia dah mati syahid. Maka ketika tu dia pergi kat Nabi SAW, dia kata, ya Rasulullah, mana ayah saya? Nabi pusing kat arah lain, Nabi nangis. Dia datang sebelah sini, riwayat Abu Daud, Nabi tak pernah paling daripada sesiapa. Datang sebelah sini, ya Rasulullah, ya Rasulullah, mana ayah saya? Nabi pusing sebelah sini. Last sekali Nabi SAW peluk dia. Nabi kata, wahai Alak, nak tak kalau pakcik ni jadi ayah kamu? Dan nak tak wanita ni si Nabi menjadi ibu kamu? Maka ketika tu adik-adik semua, orang-orang dulu dapat agama dengan susah payah, dengan perjuangan. Orang dulu dapat Islam dengan air mata darah mereka. Sebab tahu dapat Islam. Islam ni bukan murah, mahal. Sebab tahu kena jaga Islam ni. Jaga solat 5 waktu, jangan tinggal solat. Subuh bangun awal. Tapi hari ni orang Islam yang rosakkan agama. Orang Islam runtuhkan agama. Awak tinggal solat. Awak mula suka tinggalkan solat. Siapa jaga solat, Allah jaga di dunia dan akhirat. Saya boleh beritahu sekarang siapa berjaya tak berjaya. Siapa jaga solat 5 waktu, Allah akan jaga awak dunia akhirat. Tu tahu awak jangan tinggalkan solat. Awak jaga agama ni sungguh-sungguh. Pejam celik dik, orang kata kalau orang kaya, lambat mati orang sekarang cakap. Sebab boleh pergi hospital jauh-jauh luar negara. Pada dulu orang cakap, saya dengar orang kaya-kaya cakap. Sebab buat check up setiap tahun. Betul dik, bagus buat semua tu. Tapi saya nak beritahu awak, orang paling kaya dalam dunia ni Fir'aun. Raja yang paling besar kaya. Dia pun dah mati. Orang kat Mesir tak nak mati sampai buat piramid, buat apa dipanggil? Dia buat dia jadi mamia, orang tengok tu kan. Dia orang buat supaya dia orang balut. Awak tengok orang sayang isteri buat kubur besar-besar. Taj Mahal buat besar-besar. Tapi hakikatnya isteri dia dah mati. Siapa pun orang buat dalam dunia, awak tanya mana atuk nenek kita sekarang? Mana atuk nenek kita? Mana atuk nenek orang kaya-kaya, raja-raja? Pun dah mati. Mana mak ayah mereka? Pun dah mati. Mak ayah yang sayangkan anak pun dah pergi. Mak saya sangat sayangkan saya. Dia pun dah pergi. Tahu tak apa maksudnya? Satu hari nanti kita semua akan mati. Tentang esok, tentang lusa. Sebab tu adik semua jaga solat 5 waktu. Siapa niat nak jaga solat 5 waktu, angkat tangan. Yang adik lelaki pergi masjid. Pergi dengar ceramah kat masjid. Rajin sembahyang jemaah 5 waktu. Sembahyang subuh jangan tinggal. Tutup aurat dengan sempurna. Siapa niat nak tutup aurat dengan sempurna, angkat tangan. Yang perempuan kan tutup aurat dik. Jaga kat mana-mana, kat luar. Macam awak pakai cantik ni, kat luar pakai yang sama. Nanti Allah sayang awak. Awak ingat baik-baik saya cakap. Nanti Allah jaga awak, Allah sayang awak. Tutup aurat. Biar apa orang nak kata. Tutup aurat bukan sebab baik. Tutup aurat ni perintah Allah. Tutup aurat dengan sempurna.
Jaga maruah diri baik-baik. Jangan korbankan maruah awak kerana lelaki ni. Jangan rosakkan diri awak kerana lelaki. Saya beritahu awak, tak bahagia langsung. Saya dah jumpa ramai orang. Bukan sikit-sikit punya jahat. Oh, macam-macam orang paling jahat dalam Malaysia, dalam dunia ni saya jumpa. Dia bahagia bila saya ajak dia datang masjid. Dia bahagia bila dia jadi baik. Macam-macam orang. Yang lelaki pun sama. Adik belajar menutup aurat dengan sempurna. Jaga maruah diri awak. Jangan rosakkan mana-mana wanita dalam hidup awak. Sebab kalau awak nak tahu, mereka semua wanita-wanita ni macam kakak, macam mak, macam anak perempuan awak sendiri satu hari nanti. Untuk itu, jaga mereka dengan baik. Jangan awak rosakkan, jangan musnahkan mana-mana wanita dalam dunia. Awak jaga agama dengan baik. Mereka macam mak, macam kakak, macam adik perempuan awak. Macam anak perempuan awak satu hari nanti. Awak tengok mereka, awak ingat mak awak. Awak tengok mereka, awak ingat adik perempuan awak. Awak tengok mereka, ingat mak awak. Mesti awak tak sampai hati nak buat perkara yang jahat pada mereka. Ya adik lelaki, belajar sungguh-sungguh. Saya doa semua sekali dalam dewan ni dapat keputusan yang baik. Awak semua kena berjaya. Abang, kakak, boleh insyaAllah kan? Dapat keputusan yang baik. Saya doakan awak semua, abang-abang, belakang, depan, tepi. Saya doa awak semua berjaya dunia akhirat. Mungkin saya tak jumpa awak dah lepas ni sampai bila-bila. Saya pun rasa begitu. Mana-mana saya pergi, sekali je saya datang. Tapi saya nak beritahu kat awak semua. Awak jaga agama ni baik-baik. Jaga solat baik-baik. Hidup kat agama ni. Nabi Muhammad SAW nak awak semua sambung dakwah ni. Kalau awak tak jadi penyanyi, tak salah jadi penyanyi pun. Boleh je menyanyi. Bawa agama, buat dakwah. Tapi saya nak beritahu, kalau awak tak jadi penyanyi, ramai nak jadi penyanyi. Kalau awak tak jadi pemain bola, ramai jadi pemain bola. Tak salah jadi pemain bola. Bagus buat dakwah di kalangan pemain bola. Tapi saya nak kata, kalau awak tak buat dakwah ni, dah tak ada orang nak buat dakwah ni. Hari-hari awak mati tanpa agama. Hari-hari awak nak belajar Islam. Tak berhenti awak belajar Islam ni. Tak berhenti. Sebab tu awak kena jadi contoh yang baik, duta Islam ni. Supaya orang ramai boleh masuk Islam. Awak tahu tak, saya nenek atuk saya dik, abang kakak. Abang, saya atuk nenek saya kena buat apa tahu? Saya selalu picit kaki dia. Saya urut kaki dia, saya peluk dia. Tapi awak tahu tak? Saya sayang orang yang saya sayang. Tapi banyak orang yang saya sayang, mungkin saya tak jumpa dia lagi sampai bila-bila. Itu adik-adik semua, saya doakan awak semua berjaya dunia akhirat. Terima kasih pada cikgu-cikgu semua yang mengajar anak-anak orang Islam. Mengajar anak-anak kita semua Islam, tak Islam. Kita sayang semua. Melayu, Cina, India, apa bangsa, agama. Kita sayang semua orang. Nabi Muhammad sayang semua orang. Nabi Muhammad nak semua bahagia, semua masuk syurga. Terima kasih pada semua cikgu-cikgu. Hanya Allah dapat balas semua jasa cikgu-cikgu mengajar anak-anak ni semua. Semoga Allah beri keluarga cikgu bahagia sampai syurga. Allah panjangkan umur cikgu, berkat umur cikgu semua. Dan Allah beri cikgu terus kesabaran, ketabahan. Kata guru yang saya sayangi, Syekh Yusuf Al-Khandahlawi, kerja yang paling mulia dalam dunia adalah guru. Sebab anak-anak ni akan pergi seluruh dunia, akan bawa Islam ni. Satu masa kalau nak tahu tak, satu berita gembira. Sebelum kiamat esok, seluruh dunia ni akan Islam. Dalam hadis Nabi, sebelum kiamat esok, seluruh dunia ni akan kenal Allah. Agama ni akan sampai pada setiap rumah dalam dunia ni. Benda tu akan menjadi. Tapi awaklah sebagai jalan untuk Islam tu kembali begitu. Satu masa nanti, seluruh dunia manusia ni akan kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi awaklah jalan dia. Awaklah jalan-jalan sehingga capai hari itu. Untuk terus berjuang, buat baik, berdakwah, terus menangis sampai kita mati. Kemudian Allah SWT terima. Baik adik-adik semua. Saya ada tulis buku. Kalau awak nak dapatkan boleh.